Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. SPRM serbu 5 kilang beras di Kedah yang disyaki menyeleweng subsidi. 3 daripada kilang itu diserbu hari ini manakala 2 lagi semalam. Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak tolak kemungkinan akan jalankan lebih banyak serbuan. Selain keterisan subsidi, fokus penguatkuasaan juga tertumpu kepada kesalahan menyuruk bekalan beras. Dalam hari itu, KPKM tegaskan sehingga kini 2 kilang disita dan disiasat bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Task Force khas bersepadu operasi beras putih tempatan giat dijalankan. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama rentas agensi. Justru dakwaan bahawa penguatkuasaan tidak dijalankan adalah tidak benar. Konsesi beras kepada Bernas yang dipersetujui selama 10 tahun mulai 11 Januari 2021 tidak ditarik atau dibatalkan. Menurut KPKM, konsesi itu turut melibatkan 10 obligasi sosial Bernas termasuk sediakan stok penimbal beras negara. 125,000 penumpang terjejas susulan penggantungan operasi My Airline. Ia melibatkan jualan tiket lebih 20 juta ringgit. Menteri Pengangkutan berkata syarikat penerbangan itu beri jaminan akan buat bayaran balik pembelian tiket kepada pengguna selepas menemui pembiaya. MOT akan pastikan kewajipan itu dipenuhi demi kepentingan awam. Pengguna terjejas boleh kemuka aduan menerusi platform tertera. Dan bagi membantu pengguna My Airline yang terjejas, beberapa syarikat penerbangan tanah air tawarkan penerbangan alternatif dengan potongan harga tambang. Syarikat penerbangan itu termasuk Malaysia Airlines, Firefly, Batik Air dan AirAsia. Setakat pukul 3 petang tadi, pemulihan bekalan air di kawasan terjejas sekitar Selangor sudah mencapai 61.4%. Ia berikutan kerja-kerja penambahbaikan, penyelenggaraan dan penggantian aset di loji rawatan air Sungai Langat sejak 10 Oktober lalu. Setakat kini, kawasan Hulu Langat sudah pulih sepenuhnya. Air Selangor berkata, tempoh masa pemulihan bekalan air adalah berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jarak premis pengguna. Notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dikeluarkan JPJ melibatkan beberapa daerah sekitar Kedah, Selangor, Sabah dan Sarawak. Notis dalam tempoh 12 jam bermula 4.30 minit petang tadi. Kedah melibatkan Mukim Padang Temak di Padang Terap, selain Mukim Jemari dan Mukim Sok di Sik. Selangor pula melibatkan Pekan Haikom, Damansara, Kelang, Kapar dan Pandamaran. Sementara di Sabah melibatkan Kampung Jaya Bakti Sandakan. Manakala Sarawak babitkan Samarahan dan sebahagian kawasan Kuching. Tabung khas bagi membantu umat Islam di Palestin akan dilancar esok. Kutipan akan dilancar selepas salat Jumaat di semua masjid utama sediaan JAKIM. Turut terlibat masjid dan surau Jumaat kendalian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sementara itu, Menteri Luar menyatakan kerajaan Malaysia menyampaikan sumbangan awal RM1 juta untuk bantuan rakyat Palestin. Ia menggunakan dana akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Bantuan diserah kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali, hari ini. Kes jenayah komersial tunjuk trend peningkatan tahun ini berbanding tahun lepas. Sepanjang 9 bulan pertama 2023, sebanyak 30,992 kes berkaitan dilapor. Ia jauh lebih tinggi berbanding keseluruhan 30,536 kes jenayah komersial yang dicatat sepanjang tahun lepas. Antara kes jenayah komersial yang dilapor termasuk penipuan dalam talian dan pecah amanah. Pihak TikTok akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta MCMC minggu depan. Ia berhubung pelbagai isu berkaitan operasi platform media sosial itu termasuk mengenai TikTok Shop. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata beliau akan meneliti maklumat yang diperoleh daripada pihak berkenaan sebelum sebarang keputusan mengenainya dibuat. Terdahulu, Fahmi memaklumkan pematuhan operasi TikTok terhadap Undang-Undang Malaysia masih tidak memuaskan. Platform media sosial itu diminta lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbaur fitnah.
Gesaan itu dibuat ketika pertemuan bersama pengurusan tertinggi TikTok semalam. Sabtu lepas, Fahmi mengumumkan akan memanggil pengendali aplikasi TikTok bagi memberi penjelasan berhubung beberapa isu di platform terbaru. Baik, dalam pada itu, MCMC telah menyekat 3,150 hantaran berunsur penipuan dan pemancingan maklumat di pelbagai platform media sosial sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. 2,871 daripadanya di Facebook, 254 WhatsApp, 13 Instagram, 11 di Telegram dan 1 di TikTok. MCMC turut menyekat 1,471 laman sawang yang memiliki unsur berkaitan. Disyaki memiliki ekstasi lebih RM447,000. Seorang tukang masak di Berkas Polis. Lelaki berusia 34 tahun itu ditahan di sebuah kediaman di Taman Semho, Keluang Ahad lalu. Dalam serbuan itu, polis turut menemukan 7.70 gram ketamin berharga RM1,155. Kesemua dadah berkenaan dipercayai dapat tampung keperluan 1,000 penagih. Ia dipasarkan di sekitar Keluang dan Batu Pahat, namun hanya kepada pelanggan yang suspek kenali. Suspek positif syabu, ketamin dan benzo. 37 lelaki Vietnam dan 3 bot ditahan merhenti Malaysia kerana disyaki menceroboh perairan Mersing dan merompak hasil laut negara. Turut dirampas hasil tangkapan seberat kira-kira 13,000 kilogram dan 4,000 liter diesel. Keseluruhan rampasan dianggar bernilai 2.5 juta ringgit dan kesemua suspek tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah dan bot berkenaan juga tidak mempunyai dokumen kebenaran melakukan aktiviti perikanan di perairan negara. 12 lelaki didenda RM3,000 setiap seorang kerana merusuh guna senjata. Perbuatan dilakukan di hadapan sebuah kondominium di Kampung Malaysia Tambahan Jeras minggu lalu. Mereka membuat pengakuan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Jika gagal bayar denda, penjara 3 bulan akan dikenakan. Seorang petani dihadapkan ke Mahkamah Stesen atas pertuduhan merogol anak tirinya tertuduh berusia 41 tahun mengaku tidak bersalah selepas pendakwaan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Tertuduh didapati merogol kanak-kanak berusia 11 tahun di sebuah pondok dalam kebun pada 3 Oktober lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dihukum mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Seorang juruukur bahan sebuah universiti direman 5 hari bagi membantu siasatan satu kes rasuah lebih RM30,000. Perintah reman bermula hari ini hingga Isnin bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Suspek disyaki menerima sebuah motosikal dan wang suapan daripada wakil sebuah syarikat. Suspek ditahan di pejabat SPRM Terengganu semalam ketika hadir memberi keterangan. Baitul Mahabbah menempatkan penempatan khas sementara kanak-kanak warga asing sediaan Jabatan Imigresen yang kedua akan dibuka bulan depan. Lokasinya terletak di Sabah. 2 lagi Baitul Mahabbah turut dirancang untuk dibuka masing-masing, satu di Sarawak dan Semenanjung. Kemudahan disedia untuk pastikan keselamatan kanak-kanak yang berada di depo imigresen. Mereka akan berada di Baitul Mahabbah sementara hingga proses dokumentasi selesai dilaksanakan kedutaan negara masing-masing. 356 tempat menunggu bas akan dinaik taraf kepada hentian bas berbumbung. MOT juga akan membina laluan pejalan kaki baru di 36 lokasi. Pelaksanaan kedua-dua inisiatif itu secara berperingkat. Kerajaan juga sedang meneliti keperluan untuk penyediaan park and ride di kawasan persepadanan Kuala Lumpur, Selangor. Ia sebagai salah satu usaha untuk pelaksanaan koridor bas henti-henti bagi menghadkan kemasukan kenderaan persendirian ke pusat bandar. 7 komponen diperkenal bawah inisiatif projek Bandar Pintar hasil usaha Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Inisiatif berkenaan ke arah mencapai status Melaka sebagai bandar pintar menjelang 2035. Ia turut merangkumi mobiliti pintar yang mengintegrasikan internet pelbagai benda IoT dan pengangkutan bagi meningkatkan kecekapan serta keselamatan selain fokus mengurangkan kesesakan, kos dan impak kepada alam sekitar.
50 pemaju bagi 50 projek sekitar Lembah Kelang bakal dikumpulkan pada pameran Harta Tanah Bumi Putra BPAX yang berlangsung di Mid Valley pada 4 dan 5 November. Ini sebagai usaha membantu golongan Bumi Putra memiliki kediaman, terutamanya bagi pembeli rumah pertama. Lokasi projek termasuk di Sungai Besi, Setapak, Wang Semaju dan Seri Petaling. BPAX disokong Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Lebih RM595 juta lebih berjaya dikutip Jabatan Imigresen menerusi program Leka Liberasi Tenaga Kerja RTK 2.0 di seluruh negara. Setakat ini seramai 700,000 pendatang telah mendaftar dengan pelan RTK 2.0 yang akan berakhir pada 31 Disember ini. Tiada pendaftaran pendatang asing akan diterima selepas itu, namun proses verifikasi permohonan masih diteruskan. Pertumbuhan perbankan Islam di Malaysia mengatasi saingan bank konvensional. Moody's Investor Service memaklumkan kadar penembusannya meningkat kepada 40% daripada jumlah pembiayaan di Malaysia berbanding 20% pada 10 hingga 15 tahun lepas. Pertumbuhan ini dipacu dasar kerajaan serta strategi utamakan Islam. Sokongan kerajaan dapat dilihat menerusi pelbagai dasar yang dilaksana sejak beberapa tahun lalu. Program memasyarakatkan koperasi di pelbagai lapangan menterjemah peranan pentingnya dalam membantu meningkatkan sosioekonomi rakyat. Ia juga meningkatkan penyertaan dalam sektor itu dari semasa ke semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjelaskan sehingga akhir tahun lalu, 15,315 koperasi telah didaftarkan yang melibatkan keanggotaan seramai 7.31 juta orang, manakala share dan aset terkumpul masing-masing 16.89 bilion dan 159.61 bilion ringgit. Sektor pembinaan di Malaysia menerima pakai mekanisme dan teknologi baru agar seiring permintaan masa kini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nataleinggi berkata, ia sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran teknologi yang dinamik. Selain itu, beliau turut akui masih wujud kekurangan tenaga kerja asing dalam industri berkenaan. Bagaimanapun, situasi tersebut bertambah baik hasil kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Susulan peningkatan serangan bom oleh Israel ke Gaza yang memasuki hari ke-6, Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan angka korban di semenanjung Gaza kini mencecah 1,200 orang. Manakala individu yang cedera pula meningkat kepada kira-kira 5,600 orang. Penduduk di Gaza kini putus bekalan elektrik selepas satu-satunya loji jana kuasa dihentikan operasi akibat kehabisan bahan api. Ia susulan tindakan Israel yang menyekat bekalan elektrik selain minyak, air, makanan dan ubat-ubatan. Sementara itu, lebih 338,000 orang di semenanjung Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak konflik Palestin-Israel memuncak. Bilangan dipindahkan meningkat 30% dalam tempoh 24 jam. Tindakan Israel mengenakan sekatan penuh dan meneruskan pengeboman di genting Gaza melanggar Konvensyen Geneva. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU, Josep Borrell menegaskan hak mempertahankan diri perlu dilakukan mengikut undang-undang antarabangsa dan bukannya menyerang kawasan penempatan awam sesuka hati. PBB juga tegaskan bahawa beberapa tindakan Israel melanggar hak asasi manusia. Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah menerima panggilan telefon daripada pemimpin Iran Ibrahim Raisi pada Rabu. Ini bagi membincangkan keperluan menamatkan jenayah perang ke atas Palestin. Raja Salman dalam perbualan itu menegaskan Arab Saudi konsisten ke arah menyokong perjuangan rakyat Palestin. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.